How to set up DNS, bind and Samba ADDC. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Selamat datang ke channel Dedok Mai. Okey, bertemu lagi dengan saya. Kali ini kita dalam video yang ketiga untuk server administration Linux operating system Debian 9. Jadi lab ketiga ni kita akan cover berkenaan dengan installation bind. Kita akan install bind iaitu DNS server. Kita akan install bind, kemudian kita akan configure bind. Seterusnya kita akan configure Samba ADDC dan kita akan create user account dalam Samba ADDC. Jadi macam mana nak buat amal ini? Pastikan sebelum buat amali 3 ni, pastikan kita dah siap amali 1 dan amali 2. Mesti siap dan berjaya. Buat admin kena siap install baru boleh start amali ni. Kalau yang tak siap install lagi, jangan buat lagi amali ni. Tengok balik amali sebelum tu, buat bagi siap dulu lah. Software list. Dalam amali ini kita akan menggunakan 3 file yang kita guna. 2 adalah image file iaitu Debian 9 ISO. Kita akan pakai DVD 1 dan DVD 2. DVD 3 ni kita tak pakai kena ada 1 dan 2 sahaja, dan kita akan remote server kita ni menggunakan PATI. Okey, tengok soalannya. Inilah contoh soalan untuk DNS dan Samba ADDC server. Contoh dia akan bagi kat situ lah domain name apa dia. Contoh dalam amali saya buat ni, domain name dia ialah dia.my.com.my. Dan forest functional level Windows Server 2008 R2. Yang tu kita tak perlu set pun, memang version yang saya guna ni memang yang tu. Jadi yang kita perlu set hanyalah domain name tu lah. Dan beberapa records DNS kita perlu set. Dekat soalan ni dia tak bagi tahu record apa, yang tu kita kena set sendiri. Selepas siap install DNS, soalan seterusnya kita perlu buat ialah kita kena create AD user account dan juga group account. Jadi dia bagi contoh macam ni lah, ada 3 user. Okay, kita ada anita.r, wong.k, hasan.b, itu username mereka lah. Dan juga group account ada 2. Kalau kita tengok situ ada finance dan operation. Kita akan buat installation bind ke dalam server Debian 9 kita. Jadi okey, bukalah kita punya Oracle VM VirtualBox dulu. Kemudian tekan button start untuk kita hidupkan virtual machine kita ni. Okey, kita login root ROOT macam biasa. Kemudian masukkan password P huruf besar alias SSW0RD, enter. Okey, make sure kita dah login root dalam server virtual kita ni. Kemudian kita keluar di desktop, buka PATI. Yang ni lah, buka PATI. Sepatutnya ada save session sebelum ni, kita double klik je kita punya server .my02 tu. Kemudian contoh saya besarkan sikit font. Okey, kita dah login PATI. Jadi contoh sekarang ni kita kena login macam biasalah, user biasa dulu, .my02 user. Kemudian tekan enter. Masukkan password P huruf besar alias SSW0RD, enter. Okey, clear, kita dah masuk. Kemudian kita tukar profile kepada root SU space minus, enter. Masukkan password untuk root P huruf besar alias SSW0RD, enter. Okey, clear. Make sure kita root, kita login sebagai, kita dah switch user root. Jadi barulah kita boleh mulakan installation bind. Okey, untuk installation bind 9 kita akan melibatkan DVD 2. Jadi kita kena jalankan arahan ni dulu. Yang ni sekali saja dalam amali ni saja nah. Bila kita dah buat arahan ni dalam amali ni, amali next time kalau dia melibatkan DVD 2 tak perlu buat dah. Okey, kita type arahan ni apt-cdroom space add add. Okey, apt-cdroom add, enter. Okey, dia akan minta please insert a disk in the drive and press enter. So, kemudian kita tekan balik Oracle VM VirtualBox. Okey, tekan dekat server details, tengok pada optical drive, tekan dekat optical drive tu, ambil choose this image. Kemudian tekan add dan carilah kat mana kita letak this image DVD 2 tu. Contoh saya letak kat sini kan, di installer, ambil itu. Okey, pastikan kita punya optical drive dia dah load. Nampak tak? Dia dah load DVD 2. Make sure DVD 2 bukan DVD 1. Baru kita buka balik PATI dan tekan enter. Okey, clear. Selesai untuk CD-ROM add.
CD-ROM, apt CD-ROM add, settle. Next, apa perlu kita buat? Kita kena clear dulu screen lah, supaya nampak kan. Kemudian masukkan arahan ni, apt-get space update. Okey, kalau anda dengar bunyi ting-ting tu, sebenarnya saya tekan tab. Selalulah guna tab kan, tapi kadang-kadang kita type dia tak naik, maksud kata kita kena tambah sikit lah, apt-d tab, boleh keluar, enter. Okay, dia akan scan, dia akan baca DVD 2, clear screen. Next, kita dah boleh install lah kan. Type arahan ni, apt-get -y space install space. Ok, untuk bind ada 3 package. Kita akan install bind 9, bind tab, dia keluar bind 9 space bind 9u. Kemudian kita tekan tab, bind 9u tab, dia akan keluar bind 9utils space, siap-siap dia ada space siap-siap kan. Type DNS u tab, dia akan naik DNS utils. So check betul-betul, kita ada satu bind 9 package yang pertama, yang kedua bind 9 utils, dan yang ketiga adalah DNS utils. Make sure kita install ketiga-tiga package ni. Double check, 2 kali check tak apa, 3 kali check tak apa. Tengok betul-betul ejaan bind 9, bind 9u. Lepas tu kita tab, dia akan keluar lah bind 9 utils. DNSU, kita type DNSU saja, tab, dia akan naik DNS utils. Dah confirm 3 package ni kita dah type, barulah kita tekan enter. Ini make sure kita check betul-betul. Dia akan minta DVD. Nampak tak DVD binary 1? Itu bermaksud please insert the disk binary DVD binary 1. Yang ni bermaksud dia minta DVD 1 lah. Tengok balik dekat Oracle VM VirtualBox. Klik pada optical drive. Lepas tu kalau dah ada bawah tu kan history, tekan saja DVD 1. Force unmount. Make sure dia tukar balik jadi DVD 1. Kemudian kita tekan enter dalam parti, enter. Okey, sekali lagi dia minta pula binary 2 pula kan. DVD binary 2 bermaksud kita kena masukkan semula DVD 2. Masuk balik Oracle, tengok kat data server, switch optical drive binary 2 force unmount. Kemudian tengok parti, kita enter. Okey, selesai installation bind DNS server. Next kita akan configure bind. Clear screen dekat parti ni, kita clear. Kita akan configure bind. Jadi apa yang perlu kita buat sebelum nak buat configuration bind ni, kita perlu buka webmin. Tengok balik dekat web browser kita ni, open webmin. Webmin kena ingat lah, webmin kita ada buat dalam amali lab 2 sebelum ni kan. Jadi tengok balik, sepatutnya benda ni tahu lah, sebab ni dah amali yang ketiga kan. Amali kedua kita webmin, kita masukkan IP server, kemudian double dot tindih 10,000, enter. Dia akan buka paparan untuk login ke webmin kan. Masukkan username admin, kemudian masukkan password yang kita set sebelum ni, enter. Okey, sekarang ni kalau kita tengok, ini adalah paparan dashboard webmin kita. Kalau kita tengok pada bahagian server, belum ada bind kan. Jadi apa perlu kita buat? Kita kena tekan refresh modules. Tekan dekat refresh modules. Dia akan ambil masa sikit lah. Kalau kita tengok kat atas tu, dia ada loading tu kan, warna merah ke kanan tu, line merah tu dia loading lah. Okey, dah siap refresh, dia akan naik macam ni. Kemudian barulah kita boleh tekan server. Nampak tak bind DNS server dah muncul kat situ. Tekan dekat situ. Tekan dekat bind DNS server. Inilah DNS server untuk Linux operating system yang mana kita guna bind 9. Jadi kita akan configure name resolution zone untuk bind kita. Kat mana kita nak buat? Okey, pertama kita perlu create dulu master zone. Jadi tekan create new zone. Kat mana-mana boleh, atas boleh, bawah boleh. Okey, masukkan pada bahagian domain name /network tu. Kita akan buat name resolution forward lah kan. Masukkan bahagian domain name, nama domain kita lah. Contoh dalam hal ini saya buat nama dia dia.my.com.my. Okey, lepas tu pada bahagian email address, masukkan email address untuk administrator.
Contoh dalam video ni saya buat dummy sajalah kan. Kita tak ada email server, jadi kita letak dummy saja, admin@dia.my.com.my. Okay, selesai. Dua maklumat tu saja kita masuk. Kemudian kita tekan create. Make sure betul lah, tekan create. Okey, selesai create master zone untuk name resolution. Nampak tak? Dia dah keluar kat situ, dia.my.com.my. Ini adalah name resolution zone, ataupun dalam Windows dipanggil forward lookup zone. Dalam Linux dia panggil name resolution zone. Okey, untuk name resolution ni kita akan create address record. Jadi tekan pada address. Okey, ada dua lah. Kita akan create dua address record untuk name resolution. Yang pertama kita masukkan nama host name kita, .my02 contoh. Kemudian dot, ada titik belakang tu kita letak nama domain kita. Contoh dia .my.com.my. Double check Yang depan adalah host name .my02 tu, dot ada titik, belakang adalah domain name. Depan host name, belakang adalah domain name dia .my.com.my. Okey, selesai itu kita masukkan server IP address 172.16.0.5. Yang ni ikut soalan nantilah. Contoh soalan saya buat ni, inilah IP address. Kemudian tekan create. Okey, kita dah berjaya create satu record address. Kemudian kita create record kedua, domain name sahaja, dia.my.com.my. Kemudian masukkan server IP address 172.16.0.5. Selesai yang tu tekan create. Okey, dah siap dua address record. Double check semula. Kita ada dua. Yang pertama dia ada hostname.domain name dengan IP server 172.16.0.5. Yang kedua adalah dia.my.com.my, domain name sahaja dengan IP. Okay, selesai itu tekan balik return to, kita patah balik ke belakang lah, return to zone list. Okey, create address resolution zone. Kita dah selesai name resolution zone, iaitu forward lookup zone. Jadi yang kedua kita kena create new zone untuk address resolution zone, iaitu dalam Windows sebenarnya dipanggil reverse address zone. Reverse lookup zone lah. Okay, jadi yang ni lah kita ambil reverse. Kemudian kat sini kita masukkan network ID. Network ID 172.16. Okey, cukup kita masukkan network ID sahaja. Masuk kata bahagian network sajalah. Contoh kita punya server ni subnet mask dia 255.255.0.0. Jadi bahagian network dia adalah 2 oktet yang pertama sahaja. Okay, next kita masukkan dummy. Ini email address macam tadi juga untuk server administrator, admin@dia.my.com.my. Okey, itu adalah email administrator. Kemudian okey, kita check baliklah email betul. Kemudian tengok pada network ID tu mesti betul lah. Network ID ni ikut soalan. Sekarang ni adalah kelas B kan. Jadi yang tu sajalah 2 oktet yang pertama sebagai network ID kita. Okey, tekan create. Okey, address resolution zone dah siap create. Kita kena create pula dalam address resolution ni satu record, iaitu reverse address. Tekan pada reverse address. Kemudian masukkan pada bahagian address, kita masukkan IP server. Server IP dah 172.16.0.5. Kemudian hostname ni kita kena masuk nama hostname .my02 nama domain. Kena masuk macam tu, bukan nama hostname saja. Hostname domain name .my02.dia.my.com.my. Tekan create. Okey, siap untuk name address resolution zone. Ada satu saja record reverse address, seperti yang anda lihat dalam skrin ni lah. Okey. Okey, kembali kepada zone list. Next kita akan buat service address records, SRV. Service address record ni dia ada dalam name resolution zone. Jadi kita tengok name resolution zone kita yang kita dah buat tadi. Klik pada dia.my.com.my. Kemudian tengok pada service address. Sekarang ni kosong lah kan. Tekan dekat situ. Okey, masukkan. Kita akan create 4 address record untuk service address ni. Yang pertama kita select protokol TCP, kemudian service name LDAP, huruf kecil LDAP. Kemudian masukkan priority 0, wake 100.
kemudian port 389 dan akhir sekali adalah server. Masukkan kita punya server hostname lah. Contoh saya punya .my02. Okey, cek balik kita punya protokol, service name, priority, wake, port number dan server name betul. Tekan create. Siap satu record. Next, record kedua kita set protokol TCP juga. Cuma bezanya kita masukkan nama untuk record ni, nama dia ialah dc._msdcs. Okay, saya zoom sikit bagi nampak lah. DC, kemudian ada titik, lepas tu ada underscore, lepas tu msdcs. Make sure jangan tinggal titik dan underscore tu mesti ada. Kalau letak underscore saja, titik tak ada, tak jalan lah. Jadi check betul-betul dc._msdcs. Okey, protokol TCP, lepas tu service name LDAP juga. Yang ni sama lah macam tadi. Priority 0, wake 100, port 389 dan server name .my02. Tekan create. Okey, yang ketiga kita akan tukar protokol. Kita akan pakai UDP. Yang ni untuk servis Kerberos, jadi dia pakai UDP lah. Service name Kerberos, priority 0, wake 100, port 88 dan server name samalah .my02. Okey, check betul-betul kita punya protokol UDP di servis Kerberos, port 88, tekan create. Okey, siap. Yang tu kita buat next, yang last service address record. Yang ni ada nama dc._msdcs macam LDAP tadi kan. Cuma yang ni protokol dia untuk UDP. Service name Kerberos, priority 0, wake 100, port 88 dan server name kita sama macam tadi lah, .my02. Okey, nampak kita confirm balik. Dah confirm, tekan create. Jadi inilah address record. Untuk service address record dalam name association ada 4. Kita cek yang pertama _ldap._tcp, wake 100, port 389, server .my02. Yang kedua ni sama macam atas, cuma dia ada dc._msdcs. Kemudian ada Kerberos untuk UDP, Kerberos UDP, dc._msdcs. Okey, port beza dia kalau kita tengok betul-betul ada 2 LDAP, 2 Kerberos. Kemudian server semua sama .my02 dan port beza untuk port 88 untuk Kerberos, 389 untuk LDAP, dc._msdcs pun ada 2. Satu untuk LDAP, satu untuk Kerberos. Okey, siap. Yang tu kita boleh teruskan dengan next setting, iaitu start bind server. Okay, ini kita tengok pada bahagian atas sekali, sebelah kanan ada button play kan. Itu tekan kat situ start bind. Okey, dia akan jadi macam ni. Make sure kita cari kat atas tu lah. Bila kita dah start bind, next apa perlu kita buat? Kita kena type arahan ni. Kita kena install lah satu package apt-get space -y space install resolve-conf. Kita type reso tab, dia akan keluar lah resolve-conf. Yang ni kita kena install, baru kita boleh verify DNS. Tengok sekarang ni DVD yang kita pakai adalah DVD 2 kan. Okey, tengoklah balik kepada ni, biar saja DVD 2. Okey, kita dah type arahan untuk install, enter, dia akan naik macam tu. Dia suruh minta tukar DVD 1. Tengok balik dekat server detail optical drive, tukar DVD 1 force unmount. Okey, tengok balik dekat party tadi, enter. Okey, siap install. Next kita akan kita clear screen lock. Kita kena buat sedikit perubahan dekat interface file. Jadi masuk nano space /etc/network/interfaces. Enter, masuk dalam tu. Okey, kita kena masukkan di bawah sekali, type dns-name servers. Ada S belakang lah. Lepas tu ada space IP server kita 172.16.0.5. Kemudian okay, make sure double check balik kan, dns-name servers ada S, servers tu ada S. Okey, Ctrl X, Y dan enter. Save lah file tu. Selesai. Kemudian kita kena restart dulu lah. systemctl space restart space if up at enp0s3. Itu kita punya network adapter name space resolve conf
Okey, yang ni saya tab dia keluar .service tu, delete lah. Kalau tak mau tab, type pun boleh lah. Last kali bind 9. Okey, siap. Yang tu kita check balik lah, double check semula kita punya command tu betul tak. systemctl space restart space if up alias emp0s3 space resolve conf space bind 9. Okey, kalau dah betul tekan enter. Okey, selesai yang tu. Next, verify DNS name resolution. Okey, selepas kita punya configuration dah settle, kita boleh verify. Type arahan ni dig space .my02 .my.com.ny. Belakang tu nama domain lah kan. Jadi arahan dia dig space hostname .my02 .domain name. Okey, enter. Okey, kita sembang ini. Pastikan kita jumpa IP server kita keluar, dan di bawah tu ada servers IP. Server IP tu mesti betul 172.168.0.5. Kalau dia tak naik IP server macam ni, kena troubleshoot, check, tengok, cuba restart dululah server sekali baru buat balik arahan ni, supaya dia keluar lah. Kalau tak keluar ni mungkin sama ada bind tu tak betul-betul restart ataupun silap setting lah. Verify DNS address resolution. Okey, untuk verify address resolution, type dig space -x space IP server 172.16.0.5. Okey, dig space -x space server IP address. Enter. Dia akan naik macam ni lah. Kita punya server dia jumpa .my02.dia.my.com.my. Kemudian server IP pun betul. Macam saya kata tadi lah, kalau IP server tu tak naik, dia naik 127, kita kena restart server lah sekali, tengok lah. Verify DNS SRV and A records. Ok, untuk verify service record dengan address record, type arahan host space -t space SRV untuk service address record space, kita punya nama address record tu lah, _ldap._tcp. dia.my.com.my. Okey, double check balik lah. Arahan dia ialah host space -t space SRV untuk service address record, kemudian space SRV punya record name, _ldap_tcp itulah, .domain name kan, dia .my.com.my. Confirm yang tu, tekan enter. Sepatutnya dia akan naik hash SRV record. So kata dia jumpa lah record yang kita set sebelum ni lah. Kalau dah ok, cantik, dah jumpa. Next, kita verify untuk SRV record yang kedua, iaitu Kerberos service. Yang ni kita ubah je, ambil balik command sebelum tu, delete TCP jadi UDP, LDAP jadi Kerberos. Arahannya host space -t space SRV space SRV record for Kerberos. Belakang tu _Kerberos._udp.dia.my.com.my. Tekan enter. Ok, ini pun sepatutnya kena ada hash SRV record. Maksud kata verify success. Next, iaitu address record. Address record, type arahan host space -t, sama juga space, beza dia kat sini A untuk address record space hostname kita .my02 .domain name, domain saya buat ni dia .com, dia .my.com.my. host space -t space A huruf besar space hostname .domain name. Enter. Ok, dia akan naik macam tu, mesej dia kata hash address. Ok, semua ada hash lah. Tiga-tiga verification untuk service address record dan address record hash address. Sekian. Ok, next, sebelum kita configure Samba, kita buat dulu snapshot. Special sikit, amal ini ada dua snapshot lah. Create snapshot untuk DNS verify. Ok, untuk amal ini kita kena create dua snapshot. Ok, masuk detail, kemudian create snapshot DNS dan kemudian type dalam description tu DNS verify. Yang ni kita kena buat sebab apa? Kita tak nak nanti kalau Samba kita jumpa masalah ataupun tersilap setting. Jadi kita tak perlulah buat dari mula kan, install bind semua tu, banyak panjang juga step tu. Sebab tu kita buat snapshot. Samba ADDC configuration, configure DC.
Alright, kita clear screen dulu. Sekarang ni kita akan buat server kita ni sebagai domain controller. Jadi kita kena install Samba lah. Make sure tengok dekat kita punya detail. Optical drive kita berada pada DVD 1 sekarang ni. Make sure kita masih dalam profile root. Tengok depan tu root@.my02 kan. Jadi kita masih lagi dalam user root lah. Make sure guna root, jangan pakai user lain. Type arahan ni apt-get space -y space install. Yang pertama adalah Samba, package pertama. Yang kedua krb5-c, tab saja dia akan naik krb5 config. Yang ketiga winbind, winb tab, dia keluar winbind. Dan yang keempat Samba smb client, type je smbc tab, dia akan keluar smb client. Cek semula apt-get space -y space install space Samba space krb5-config space winbind space smb client. Okey, dah confirm kita punya command. Installation package dah betul, kita boleh tekan enter. Dia akan minta DVD nombor 2 kan, binary 2. Jadi kita masuk kita punya Oracle VM Box, tengok dekat server of detail kita, tengok tukarlah optical drive kepada DVD 2 force unmount. Tekan enter dekat peti, tekan enter. Okey, dia akan keluar paparan ni, Kerberos, configuring Kerberos authentication. Jadi kita masukkan domain name tapi capital letter, huruf besar semua. dia.my.com.my, huruf besar, capital letter, uppercase. Confirmkan IP pula, domain name mesti betul, baru kita enter. Okey, siap installation Samba, clear screen. Next, apa perlu kita buat? Kita kena type arahan ni dulu lah. Okey, type arahan mv space /etc tab /samba /smb.conf. Itu tab je belakang, dia akan keluar. Lepas tu space /etc /samba /smb.conf .org. Yang tu kena type sendirilah .org. Okey, arahan mv ni ada dua fungsi kan dalam Linux. Mv ni satu fungsi pertama dia untuk move file. Fungsi yang kedua dia adalah untuk rename file. Arahan kita ni untuk rename lah. Okey, kita rename file. Sebenarnya ni smb.conf tu kita rename sebagai smb.conf.org. Alright. Okey, enter lah. Enter, dia akan jalan lah, move. Ini kita buat sekali je. Kalau kita buat dua kali tak jadilah sebab file tu dah dirubah nama kan. Next, kita nano space /etc/host. Kita kena ubah sikit lah file host. Host ada S, kita tab bila dia naik host saja kan, tak ada S, kita kena tambah S, enter. Dia akan buka file host untuk kita ni. Kita kena buat beberapa perubahan. Okey, yang line kedua tu kita letak hashtag supaya dia komen kan line kedua. Line ketiga kita tambah maklumat ni. IP server 172.16.0.5. Lepas tu tekan tab, dia akan ke kanan lah. Masuk yang tu hostname .my02 .domain name dia .my.com.my. Lepas tu yang belakang tu kita tab sekali lagi, dia akan ke kanan lagi, masuk hostname .my02. Okey, kita sembok lah. Jadi dua perubahan lah kat sini kan. Tadi yang kedua kita buat komen, yang ke baris ketiga ni kita buat maklumat seperti tertera dalam skrin. Ctrl X, Y, enter, save file tu. Okey, next kita perlu clear dulu screen. Lepas tu kita akan buat arahan ni, Samba dash tool space domain space provision. Ejaan tu kena buat betul-betul, provision, provision. Kita ulang balik, Samba tu dash domain space provision, enter. Dia akan naik macam ni, realm. Betul tak saya sebut realm. Lepas tu ada kurungan dalam tu dia.my.com.my, itu nama domain kita. Itu ikut soalan anda lah.
make sure dia naik nama domain ni dalam huruf besar. Kalau tak naik, bermaksud ada setting dekat host tadi, /etc/host tu tak betul. Yang lain pun enter sahaja sampai dia naik password. Ok, check sama kat sini, mesti IP server kita betul lah, 172.16.0.5, enter. Masukkan password huruf besar, alias ss0rd, enter. Retype password yang sama. Ok, make sure yang ni mesti kena naik kat atas tu, realm tu mesti ada nama domain. Kalau tak ada, selalunya silap dekat /etc/host yang ada s tadi tu lah. Buka balik file tu, kemudian check lah ejaan salah kot, selalunya macam tu. Ok, dah masuk password, enter. Tunggu sampai selesai. Alright. Ok, selesai installation Samba ADDC. Jadi kita boleh nampak kat situ kita punya hostname, NetBIOS domain dan juga DNS domain. Ok, jadi kita clear screen. Ok, selesai tu barulah kita boleh buat next step lah. Kena ingat, make sure Samba ADDC kita berjaya install macam tadi. Dia keluar realm nama domain kita tu. Kalau tak naik realm tu, nama domain tak keluar, kena troubleshoot dulu lah. Ok, next kita type arahan ni, cp space /var/lib /samba/private /krb5, kemudian tekan tab, dia akan naik krb5.conf space /etc. Yang ni arahan ni untuk apa ni? Sebenarnya dia copy je file krb5.conf tu masuk ke dalam directory. Copy file ni lah, krb5.conf, dia copy masuk ke dalam directory /etc. Ok, enter saja. Next kita type systemctl space stop space smbd space nmbd space winbind. Tiga servis kita stop. Sekali lagi saya ulang, systemctl stop smbd space nmbd space winbind, enter. Ok, next kita selepas stop kita type semula systemctl. Kita ambil balik lah arahan sebelum ni, kita ubah stop tu jadi disable, kemudian kita enter. Ok, clear screen dulu. Next kita type arahan ni systemctl kemudian space unmask unmas unmask, kemudian tekan samba dash addc. Tak boleh dah, samba tab tak jadi samba dash dulu add dash dc. Jadi saya cuba tab boleh tak jadi lah, kena tab cd. ok, samba dash a tab keluar tak? dc. ok, samba dash ad dash dc, enter. Kemudian kita pakai arahan balik, arahan sebelum ni juga, tukar unmask tu jadi start, kemudian kita enter. Next kita pakai lagi arahan yang sama, cuma ubah start jadi enable. ok, enter. Alright, siap yang tu. Next kita type, kita check dulu kita punya ni, smb client space -l huruf besar space localhost space -u huruf besar percentage, enter. Dia akan naik maklumat ni lah. Jadi kita check, pastikan kita punya server master dia keluar .my02 seperti dalam skrin anda tengok ni. Next, clear saja skrin parti kita ni. Clear dulu skrin. Kemudian ok, next step apa perlu kita buat? Kita boleh check Samba tool domain level. Kita check level lah. Yang ni optional lah untuk check saja. Samba tool space domain space level space show, dia akan paparkan level domain kita lah. Samba ADDC manage user. Type arahan samba dash tool space user space create
space nama username, nama username dia apa, Anita.R contoh dalam soalan ni, space password P besar alias SL2RD, password user tu, space dash dash given dash name, huruf kecil semua lah, sama dengan Anita huruf besar. Ini ikut soalan. Space dash dash surname dash dash surname sama dengan Rama, space dash dash initials sama dengan anak perempuan, anak dash / perempuan. Jadi cek semulalah. Kalau laju sangat video saya ni, boleh pause, lepas tu cek satu-satu lah. Okey, ni ada punya arahan untuk create user account. Okey, tekan enter, dia akan naik mesej macam tu. User Anita.R created successfully. Okey, siap yang tu, bolehlah buat arahan yang sama untuk 2 user lagi. Jadi kita ubahlah dia punya, nama initial, nama surname. Kemudian kita ubah nama dia, given name, dan jangan lupa lepas ubah ni kita ubah username pun kena ubah lah, jangan tertinggal yang tu. Kemudian kita boleh tekan enter. Ok, ini buat sekali untuk semua user. Saya minta maaf lah ada dengar background anak-anak dia hingar sikit tu. Jadi boleh pause tengok lah kan, pause dan tengok sendiri lagi mudah. Alright, next, selesaikan user yang ketiga. Okey, 3 account kita dah berjaya dibina, di create, clear screen. Next kita akan buat apa? Sebenarnya kita boleh check user yang kita create tu ada ke atau tidak. Sebenarnya pensyarah akan check melalui sinilah. Command dia adalah samba dash tool space user space list. Kemudian kita enter. Jadi kita boleh nampak lah user yang kita dah create tu akan disenaraikan di bawah. Okey, selesai. Ini untuk check saja. Next kita akan clear screen dulu. Next kita akan create group pula kan. Dalam soalan kan ada group, setiap user kena masukkan dalam group. Jadi kita kena create group dulu, barulah kita boleh masukkan user ke dalam group. Arahan untuk create group ialah samba dash tool space group space add space nama group. Contoh finance kan. Ni samba tool dash group, bukan dash, space group, space add space nama group, enter. Added group finance, selesai satu group. Okey, buat arahan yang sama untuk group kedua. Kita ubahlah finance jadi operation. Dalam soalan tadi ada 2 group kan, finance dan operation, enter. Okey, successfully added group operation. Okey, group kita dah create. Jadi nak check sebenarnya boleh guna arahan ni samba dash tool space group list. Tadi user list, nak check user. Group list, kita nak check group yang kita create ada tak. Tengok dalam senarai, sepatutnya dah keluar lah operation dan finance. Clear screen. Bila group kita dah berjaya create, barulah kita boleh masukkan user ke dalam group masing-masing. Kena ingat kalau group ni kita tak create, memang saat lagi dia ada error lah. Make sure kita dah create. Ok, nak masukkan user ke dalam group, arahan dia ialah samba dash tool space group space add members, okay, space belakang tu adalah nama group finance, space sekali lagi username. Contoh Anita.R dengan wong.k dalam finance kan. Kita buat samba tu space group space add members space finance space username, enter. Okey, berjaya masukkan ke dalam finance. Yang kedua, kita ambil balik command, tukar kepada command yang asal tadi. Sebelum tu tukar kepada wong.k lah, sebab wong.k pun dalam group finance kan, enter. Okey, berjaya masuk. Next, yang last sekali. Okey, yang ni dalam group operation, siapa dia user dia? Okey, kalau dalam soalan Hasan Basri, jadi Hasan.b. Okey, enter. Jadi masuk, dah masuk. Hasan pun dah masuk dalam operation. Wong.k dengan Anita.R pun dah masuk dalam finance. Clear screen. Baik, selesailah untuk amali kita ni, bind dan samba ID.
Jadi kita create snapshot untuk amali lab ketiga. Ini adalah snapshot yang kedua lah dalam amali ni kan, sebab amali ni sangat panjang. Jadi kita kena buat 2 snapshot. Okay, snapshot yang kedua ni kita type DNS dalam kurungan bind and samba ad space dc. Ok, masuk dalam tu. Description nak letak tak? Ikut soalan lah kan. Kalau tak ada, dalam soalan tak ada, tak payah letak lah. Kalau ada, kita letak. Tekan ok. Alhamdulillah dah selesai amali yang ketiga kita ni, iaitu amali bind DNS dan juga samba. Memang panjang, agak panjang. Boleh shutdown lah. Sebelum kita dah siap, boleh shutdown. Kita sambung nanti. Saya pun rakam ni, record audio ni hari yang lain, sebab memang agak panjang kan amali dia. So buat amali ni slow-slow pun tak apa. Double check, triple check balik command ataupun apa saja ejaan yang kita type dalam tu. Make sure kita check betul-betul, double check supaya kita tak buat kesilapan lah. Ok, itu saja untuk video kali ini. Terima kasih semua kerana menonton. Kita akan jumpa lagi dalam amali yang keempat. Assalamualaikum, bye bye.